Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah pergerakan market. So Bitcoin dah pun melakukan kejatuhan ke 38k. So expectation macam ceritakan pagi semalam ada opportunity untuk kita drop di kawasan itu sebab apa kita kuartal main, kuartal last support ataupun last support kita untuk kita tengok ke buran kuartal bull market ataupun kita tengok nak sebut bull momentum. Yes, kita nak tengok bull momentum regain balik strength kuartal selepas Bitcoin reject di kawasan 48k. So pun let's go, kita pergi ke coin market cap. Nanti di chat tu akan terangkan kuartal pada adakah ada good position untuk buy ataupun sell sekarang ini dengan current price di kawasan hampir 38k, adakah anda patut jual ataupun patut buy. Berdasarkan data di chart nanti Zul akan tunjukkan anda apakah anda perlu buat untuk ada current dengan current price. So let's go, kita pergi ke coin market cap. Inilah coin market cap. So pertama kali kita tengok di total market cap. So total market cap berada di mana? Seperti kita tahu dah berada di bawah 2 trilion. So expectation total market berada di 1.85 trilion. Kemudian volume drop kita boleh ikutkan semalam pagi kita tengok 100 lebih dah 94. Kemudian BTC di kuartal daripada 41 ke 40.9. Kemudian Ethereum 19.8 ke 19.6. So secara summary kita tengok secara keseluruhan untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari Selasa semalam, iaitu total market meningkat sedikit 0.81. So meaning kita ada sedikit kuartal base di kawasan 87. Macam dikatakan kawasan itu memanglah strong base untuk expected melakukan bound, apa nanti kita tengokkan. Kemudian kuartal volume drop daripada 100 lebih ke 94, iaitu sebanyak 8.8%. BTC juga drop daripada 41 ke 40.87, iaitu 0.33%. So secara ringkas kita tengok untuk pergerakan harga semasa untuk pagi ni. So pukul 6 kita tengok Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 39.68. So kita dah bounce sikit sebab apa, ikutkan malam tadi kita tengok ikutkan petang malam pun masa tu kerja tu tengok expected dah berada dalam 38.7. So untuk pagi ni kita tengok sedikit rebound 39.7. So 0.29% saja drop expected. Tapi bila berada di 38 tu mungkin hampir 1%. Ataupun kita dah sedikit bound disebabkan itulah kawasan support. So untuk Ethereum daripada 3.5 kita tengok minggu depan dah drop hilang $500, expected now berada di $3 balik, iaitu 0.12% peringatan untuk hari semalam. So lain-lain coin kita tengok altcoin yang lain, apakah efek kejatuhan Bitcoin ke 39k ni, apakah efek kepada altcoin lain. So kita tengok untuk di BNB 3.66%, SRP 0.76 untuk regain semalam, Solana 1.3, Cardano 1.06 daripada 1.2 kita drop 0.94. Ada yang Cardano juga ada release kuartal news yang expected mungkin boleh menyebabkan pump, iaitu kita tengok Sudok dah buat NFT di Cardano menggunakan Cardano Network. So Terra Luna 2.28%. So kita akan tengok juga Terra Luna ni, kita akan tengok juga AVAX. Sebab apa? Untuk semalam untuk di ruangan komen ada yang request pasal A0 dan juga kuartal Solana. So ini untuk ini tu akan pergi juga untuk tengok Terra Luna, AVAX dan juga tu nak tengok juga Cardano. So, itulah antara chart yang saya akan review untuk pagi ni selain chart Bitcoin. So Shiba Inu 16%. So siapa nak tengok Shiba Inu boleh juga, nanti saya akan buatkan Shiba Inu sebab apa, ada huge pump 16%, tapi persen tu still lagi dalam berada di kawasan box yang aku telah support. Adakah good investment untuk anda, nanti saya akan tunjukkan untuk di chart. So let's go, kita pergi ke chart. So sebelum ke chart kita akan tengok Fear and Index. Fear and Index kita untuk hari Isnin iaitu berada di Extreme Fear. So siapa yang dah follow lama tu macam tahu bila kita berada di Extreme Fear memang kita akan tengok kuartal price, kita akan tengok kuartal ura-ura di internet, kuartal price akan jatuh lagi, tapi apa yang akan berlaku, selalunya price akan melakukan bound dan kita pun berada di point kuartal yang penting iaitu support kita. Macam Joe ceritakan video semalam kenapa di 38-37 ada point kita untuk jatuh, kemudian kita akan melakukan bound. So nanti kita akan tunjukkan data, apakah data ni flash. So untuk tengok data untuk hari Isnin, dapat Fear and Index untuk hari Isnin, still lagi dalam Extreme Fear. Dalam masa 1 jam lagi kita akan tengok update baru iaitu pukul 8 nanti. So let's go, kita pergi ke chart. So pertama kali di Bitcoin. So di Bitcoin apakah yang dah berlaku ataupun apakah news yang kata menyebabkan price itu drop ke kawasan expected kita daripada expected semalam adalah ikutkan semalam kita berada di mana?
daripada price 42 kita drop 42 bukan 42 kita drop sampai ke kawasan 39 dan semalam kita ada sedikit rebound. Expected kita drop kawasan ni adalah disebabkan expectation mencakap untuk pagi semalam Zul ada cakapkan kita daripada interest rate untuk di US daripada 7.79 akan naik ke 85 iaitu 1981 the worst. Ikutkan 7.9 tu pun dah the worst 40 tahun. Aku kata yang lepas aku kata 7.9 tu adalah kuartal interest rate yang kuartal teruk dalam masa 40 tahun tu. 8.5 adalah expected kalau kita tolak 2022 expected adalah 41 tahun tu the worst. So expected untuk interest rate di US akan lemah increase pada 2 digit expected nampaklah end of this year. So itulah disebabkan Bitcoin 10 sikit. So apa-apa kita tengok chart Bitcoin. So inilah chart Bitcoin yang Zul tengokkan semalam. So apa yang pattern ini, so apa yang expected berlaku. So untuk hari ni Zul nak tunjukkan adakah ini adalah good, apakah anda perlu buat di kawasan ini, adakah anda perlu buy, adakah anda perlu sell. So apakah expectation kita boleh buat, kita akan tengok data. So Zul akan tengok juga di daily. So kita akan tengok di daily, kemudian Zul nak tengok first Zul nak tengok stock RSI. So stock RSI ni kita akan tengok berada di mana. Stock RSI currently berada di kawasan oversold. So setiap kali price ini berada di oversold, kita akan tengok apakah price di daily ataupun chart daily, apakah price buat pergerakan, ada pergerakan naik lagi, turun lagi, macam mana pergerakan tu kita akan tengok. Whatever yang ni kita akan tengok beberapa touch 1, 2, 3, 4, 5, 6. So untuk yang ni kita berada di mana? Kita berada di kawasan 38.9 ataupun kawasan jangkap. Kita ada sedikit support dan ikutkan ke sini kita ada horizontal dalam purple ni, so draw. So ini adalah good opportunity untuk dia bounce ataupun drop. So nanti kita akan tengokkan di untuk nasi lain. So di tinggi kita tengok punya stock RSI berada di oversold. So apa yang berlaku di price, ya kita nampak price itu sedikit pump daripada point ini terus sedikit melakukan kenaikan. Yes, kita expected dan terus ada melakukan lagi kena huge. Pilih dari sini kalau anda invest dalam kripto time waktu macam ni, anda tengok kata kripto kata fear index pun berada extreme fear. Tengok news pun expected, ramai yang expected naik. Apa yang berlaku, price melakukan kenaikan. So berapa persen kenaikan ni? Almost 31%. Kita drop lagi atau top sampai berapa, kita nampak 40%. So kita tengok pula next point ialah di kawasan ni apa yang berlaku, price tu berada di mana. So expected price itu berada di kawasan ini. So kita sampai sini price tak naik, kata tak pump banyak, expected sikit saja, kemudian price drop lagi dan baru melakukan kenaikan. So apa yang berlaku ini, kita akan nampak sedikit lagi lower. So ini adalah expected dia berlaku sedikit pump, tak banyak pun. So boleh juga berlaku iaitu price sedikit pump ini, kemudian kita drop sikit lagi di bawah. Sebab apa? Kita ada trendline merah ni, expectation dalam 38, 37.5. So ini kita ada mungkin ada sedikit pump, drop dan barulah melakukan pump yang seperti kita tengok pergerakan yang ini. Kemudian kita tengok lagi untuk expected untuk yang yang 1, 2 dan ketiga. So point ini apa yang berlaku untuk di chart, kita tengok untuk di price sama juga ini melakukan sedikit pump dan mula drop, dan drop ini sampai mana RSI sama juga touch hampir kali kedua dan barulah melakukan sedikit pump, iaitu daripada ini expert ini yang berapakah percentage dia kita akan tengok. Alright, low ini ke high kita nampak dalam 26 ataupun 27%. So yang ini pula kita akan tengok yang second, yang last, kedua last, yang ini tengok price dia ke atas, bila manakah price berada. Price berada di lower ni dan melakukan pump to expectation pump, kita nampak ini adalah dalam 20%. Kemudian next last kita yang kita nak monitor tadi adalah kita tengok yang ni, bila price berada mana, price berada di kawasan ini, kemudian price melakukan pump. So ini expectation berapa? Expectation dalam 15 ke 10%. So 15%. So berdasarkan analysis kita tengok, berdasarkan stock RSI, kita nampak price tu ada potentially untuk melakukan bounce, sama ada huge bounce ataupun small bounce. Sebab apa? Di chart ni juga macam juga di cerita semalam, kita ada aku kata pattern, iaitu pattern yang kita monitor, iaitu pertama kita monitor pattern aku kata bear flag, iaitu rising channel, iaitu pergerakan untuk expectation price itu akan touch kawasan merah ataupun kita expected naik ke kawasan ni untuk monitor kita punya pergerakan ascending bounding wedge, iaitu ini pergerakan megaphone ni ataupun pergerakan seperti
speaker. So apa pun inilah pergerakan downtrend, dia expected dia akan more break ke atas berbanding break bawah. So meaning kita berada di kawasan ni, hampir kawasan ni, kita akan naik, kemudian mungkin kita akan sedikit rebound ke bawah untuk test one more time, iaitu price buat lower low. Dan di RSI, bukan stock right, di RSI ada potential untuk melakukan expected kita low, kita kena melakukan low, kemudian naik, expected dibuat higher high, dan price buat lower low, kita berada di point. So minimum expected kita akan nampak pergerakan expected at least price tu pergi kawasan ni, dan breakout ini akan menyebabkan price tu akan pergi balik naik expectation untuk kita test balik kawasan upper trend line ni. Dan bila test upper trend line ni, breakout kita punya major resistance iaitu 48 ke 46. Yang penting lah 46 ni, 46, dan juga sekiranya kita berjaya break high yang sebelum ni di 48. So meaning kita expected more price tu akan break ke atas berbanding break ke bawah. So break ke atas itu expectation nanti kita akan exit market di kawasan 55-60k, disebabkan kita dah breakout kita punya bear target, expected bear target dari bawah, dia naik atas. So expected inilah aku expected last pump sebelum expected dia akan drop lagi untuk sampai end of the year. Mencakap expectation untuk 4 year circle, kita akan nampak end of the year price expectation boleh sampai ke kawasan 20k. Untuk range aku kata bearish market untuk selama tahun 22, 23, 24, 10 tahun 2025 kita akan ada another aku kata leg pump ataupun bull run untuk Bitcoin. So itulah pergerakan. So dengan good position untuk buy ni, consider good last buy. Macam inilah last buy untuk kita mengatakan expectation untuk next quarter opportunity untuk pump ataupun dump. So expected ini last buy, sekiranya price to drop below line merah ini, meaning kita akan holding semua apa yang ada. Dan seperti kalau anda nak exit market, anda boleh letak stop loss anda di bawah ini. Kemudian kita boleh tengok balik di entry balik market bila price tu berada di 33 ataupun berada di kawasan almost 30k. So itulah expectation kita boleh tengok untuk pergerakan next buy kita. So pun ini adalah, kalau tanya Zul untuk Bitcoin adakah good position buy, ini adalah last buy untuk ambil opportunity untuk quarter pump. And sekiranya break, anda boleh, kalau nak quarter exit market, mungkin anda boleh buy kawasan ni, kemudian letakkan anda punya quarter stop loss di kawasan ni. Sekiranya expected price tu naik, anda akan untung. Sekiranya drop, yes, anda akan lose sikit, tapi loss sikit tu lebih better daripada anda loss semua anda punya position. Dan anda boleh guna balance dan position tu, anda kena entry balik di kawasan 33 ataupun di kawasan almost 26 ataupun 30k kita di kawasan lower ini adalah di 28k. Sebenarnya kita boleh buy balik low expectation untuk price akan melakukan balik kenaikan. So itulah tadi stock RSI. Kita tengok juga RSI. So RSI expectation kita berada mana? RSI currently kita berada di orang kata 35. So last kita berada kawasan ni, apa yang berlaku expected yang ini 1, 2, 3. So kita akan tengok balik apakah price buat pergerakan itu. Kita tengok yang ini, yang apa berlaku berada di support di trendline, price melakukan huge pump. Sama juga sini kita tengok apa yang berlaku, price berada di quarter retracement, berada di support melakukan pump. Sama juga di sini kita tengok apa yang berlaku, iaitu price berada di support, iaitu selepas downtrend, kemudian hit kawasan ni, kawasan 35, dan price melakukan pump. Sama juga kawasan currently kita berada di kawasan support iaitu 38 dan ni, dan berada di kawasan 5. So dan kita tengok kita view pun berada di extreme view. So mostly apa yang Zul expected, price akan more melakukan pump. Cuma persoalannya mungkin ada sedikit lagi drop untuk at least ke kawasan macam ni tadi dah 38.9. Ya, ini expect mungkin ada drop sikit lagi untuk hari ini, kemudian barulah melakukan pump, iaitu expected untuk berdasarkan RSI kita. So meaning ini adalah good opportunity untuk anda buy. Cuma ini adalah position last buy ataupun last DCA kita untuk kita expectation bull momentum regain balik power selepas dia melakukan Bitcoin kita berlaku rejection daripada 48k, iaitu mana kita nak breakout. Kita dah breakout 48, cuma kita tak lepas quarter another resistance, quarter small resistance untuk Bitcoin, dan kita melakukan rejection. Rejection tu normal untuk selepas kita melakukan huge pump, dan berdasarkan kita punya low dan high ini, tarik Fibonacci kita berada di kawasan golden packet untuk expectation Bitcoin melakukan pump balik, untuk expectation at least sampai balik above ni, dan bila sampai above break 46, break 48, iaitu itulah petanda untuk more kita expected akan melakukan huge pump kawasan ni sebelum kita tengok ada
big rejection balik daripada kawasan ini. So itulah pergerakan Bitcoin untuk expected, untuk mungkin aku kata currently untuk market lah, kita akan sedikit aku kata news, aku kata sedikit terkejut lah, aku kata sedikit terkejut untuk aku kata SCPI 85. So walaupun expected give on the week seperti mana 79 itu, kita tengok bulan 3 itu macam mana CPI 79, ramai yang price melakukan jatuhan, lepas tu apa yang berlaku, price melakukan balik kenaikan. Sama juga untuk ini, kata CPI 85 given time expected 1 week ataupun 2 week expected end of demand, maybe kita akan tengok balik price melakukan kenaikan. Kemudian sampai expected 3.4 kita akan ada balik kata next meeting kita, next meeting untuk Fed, iaitu expected dia kenaikan rate. Apa yang berlaku di Fed juga, kita expected akan melakukan kenaikan yang lebih drastik, iaitu daripada expectation daripada 0.25 kita akan terus naik daripada ke 0.5 ataupun 1% aku kata untuk inflation rate. So ini expected sampai kawasan ni akan ada expected another huge drop. So huge drop tu sampai mana kita akan monitor balik time itu. So itulah aku kata by the news apa yang berlaku, itulah event-event yang akan expectation akan menyebabkan kuartal berlaku pergerakan movement yang besar di Bitcoin. So pergerakan ini ataupun yang ini disebabkan CPI di US iaitu daripada 79 ke 85. So expectation now bagi Zul adalah good position untuk anda DCA, last DCA kenaik, kita akan pump layan dan kita akan ambil profit. Sekiranya price bawah ni kita akan hold segala kita punya aset, dan sekiranya anda nak exit market, anda boleh keluar di kawasan ni dan boleh tengok balik puas sampailah bila berada di kawasan 33 ataupun di kawasan almost dalam 28 nanti. So itulah pergerakan Bitcoin. So expected lah berdasarkan data RSI, stock RSI expected akan more bound ke atas, at least ke kawasan ni dulu tengok. Kita akan tengok untuk tengok macam mana untuk kenaikan lagi. Kita draw pula swing high to swing low. Kita akan ada minor resistance kita akan betul-betul berada di 46, iaitu kawasan kita punya point of breaking, itu kita dah breaking boleh dan drop sikit. So kini price tu naik balik kawasan ni, breakout kali kedua, seperti breakout kali kedua akan more strong untuk push price ke 1.6 kita berada 54 hampir 50k, iaitu tu punya target untuk major resistance. So itulah pergerakan di Bitcoin yang tu expectation boleh berlaku untuk aku kata 1 week ataupun the rest of this month untuk bulan 4. Sebelum kita tengok aku kata news untuk inflation rate pula ada hari expected hari raya, expected tu tengoklah semalam kalau tunjukkan dah 3 dan 4 hari bulan 5 adalah kata tarikh yang untuk Fed meeting pula untuk Fed to meeting. Expected untuk end of demand sampai bulan 4 ni kita mungkin akan lakukan huge pump sampai kawasan ni. Bulan 5 nanti expected nanti kalau ikutkan sini terjadi pun 2, 3, 4 sampai kawasan ni kita akan expected berada Fed expected dia akan berlaku balik dropping. Dropping tu adalah sama strong tidak, dropping untuk retest ataupun dropping untuk test lagi untuk kata kita punya channel ini. So itulah pergerakan Bitcoin dan analisis Bitcoin. So let's go, kita pergi ke chart untuk permintaan. Yang pertama Zul akan pergi dulu untuk menaik LF0. So LF0 ni market kat mana, expected di KuCoin ataupun di Binance. Jadi Binance ada di Gate.io. So itu tu dah buat sebelum ni. So ke A0 dulu kita tengok. So chart dia macam mana, kita akan tengok chart A0 ni. Expected semalam itu dah buat expectation dia mungkin melakukan kenaikan. Tu kita tengok di A0 untuk 4 hours. So price sedang melakukan kenaikan yang drastik. So bagi Zul, ini adalah bukan good position untuk kita entry. So apa-apa anda boleh wait saja untuk pergerakan ni. Sebab apa, price dah melakukan hyper dan expected yang ni. Untuk yang ni price dah pun melakukan higher high, tapi higher high kat sini adalah higher high yang tengok. So higher high kat sini apa yang dah buat adalah higher high yang quarter low. So apa yang berlaku kat sini, kalau dah tu nak cari dia punya tool untuk draw kat Facebook, mungkin kat sini kita boleh buat LF0. Okey, ada di, kita akan pergi ke Gate.io punya chart. So Gate.io punya chart kita tengok ada kat sini. So kat sini kita boleh buat. So pergerakan ni dah melakukan kenaikan ialah daily. Kita akan pergi 4 hours. Apa yang kita tengok ialah price itu dah pun buat higher high, tapi higher high meaning dia dah lost momentum. Apabila lost momentum, kalau nak buy, anda tunggu dulu. Seperti yang ini kita akan tengok, kita akan ada pattern. So pattern inilah pattern apa? Inilah pattern rising wedge. Rising wedge expectation price akan 78% dia akan break bawah. So break sampai bawah, expectation dia boleh sampai ke lower, dia boleh kaki balik. Itu expectation kaki ni sampai pun sampai 1.4. So kalau kita tarik Fibonacci, ikutkan yang ni tak pasti kenapa dua ni. So kita ambil daripada ni swing low ini ke swing high tu, meaning expectation dia boleh drop ke kawasan dan betul-betul kita punya golden packet betul-betul sampai di kawasan dia punya kaki tadi. So meaning expectation price Pro boleh
berada di kawasan ni. So untuk yang ni adalah based on chart ni, based on tu punya experience, anda boleh take out anda punya modal dan sedikit profit, dan mungkin anda boleh tinggal sedikit anda punya coins, kini ada lagi huge pump, apapun anda boleh secure anda punya modal dan ambil dah sedikit profit 20%, 30%, ataupun nak ambil banyak pun tak ada masalah. Expectation price boleh drop, skin drop ni expected price akan kita akan anda boleh buy balik dalam 1.2. So itulah untuk Ellip Zero. So next coin kita akan pergi untuk chart tadi untuk permintaan semalam adalah Solana. So Solana, apa yang berlaku di Solana currently? So Solana expectation dah tengok semalam, Solana expectation dah pun berlaku drop ke kawasan quarter major support balik, iaitu kawasan ni $100. So whatever price antara $100 dan $58 adalah good position untuk buy long term. Disebabkan apa? Kalau tengok pergerakan ini adalah pergerakan Solana sedang kuartal dalam diskaun sebanyak 62%, hampir 68%. So $100 adalah 68%, di 54 adalah 78% diskaun. So anda beli harga dengan 68% diskaun ataupun hampir 70% diskaun adalah good position untuk anda invest untuk long term. Yes, price boleh drop lagi bawah, tapi whatever price kawasan ni anda tak perlu fikir pasal value, fikir pasal kumpul aset, anda boleh buy sedikit, kalau drop lagi kita akan buy. So next drop, sekiranya Solana breakout tu punya trendline orange ni, net buy kita akan berada di almost di kawasan ni. Expect kalau breakout ni akan drop ke kawasan ni, tapi berdasarkan tadi di Bitcoin expected boleh berlaku bounce, apa berlaku gak Solana mungkin boleh ikut bounce untuk breakout kita trendline ni. Breakout trendline hijau ni expected dia akan pergi ke 192 untuk net punya resistance. Sama juga di Bitcoin, kerana Bitcoin naik ke 48 sampai 55, kita akan nampak Solana berada di kawasan ni. So adakah ni good position buy untuk Solana? Yes, good position untuk anda buy asset ini untuk long term punya holding. So itulah Solana. Dan kita akan pergi juga beberapa coin lain yang juga ni kita nak pergi di Terra, Avax, Cardano dan Shiba Inu. Banyak juga pagi ni. Tu akan pergi short je. Expected Terra Luna. Kita akan tengok dulu Terra Luna. Okay, Luna USDT. So apa berlaku Terra? So Luna USDT macam cakap itu, kita ada rising channel. Rising channel ni give a time price akan breakout. So price dah pun breakout tu sampai mana? Expected juga kita ada berada di kawasan ini. So berdasarkan ini kita dah sampai point kalau kita punya support kawasan ni breaking naik. So meaning kita expect boleh sampai 75, iaitu kawasan kita Fibonacci daripada swing low ni ke swing high ni ada Fibonacci di kawasan $75. So adakah good position untuk entry? So ada satu lagi trendline putih ni, consider macam tadi Bitcoin ada expectation untuk melakukan rebound. Selama enggak di Luna kita nampak dia berada di kawasan trendline penting ni, kita breakout quarter breakout ke bawah, breakout dari atas, retest dan melakukan pump. Sama juga kawasan ni ada good opportunity untuk dia naik ataupun sedikit drop untuk buat pergerakan sikit minor drop kawasan ni, iaitu expected price drop di kawasan ni, buy zone. Kemudian berlaku breakout balik atas, breakout ni expected price akan regain balik power. So ini expected bila price untuk berada di atas ni. Sama juga untuk di analysis di Bitcoin tadi, kita nampak Bitcoin ada opportunity untuk naik balik 48, break 46, kita expected mungkin berada di 50 by end of the month, sebelum kita ada huge drop balik untuk news pasal Fed meeting berdasarkan untuk inflation daripada currently 0.5 mungkin berada sampai 1% punya inflation. So sekiranya inflation naik, apa yang berlaku untuk US dollar akan kuartal lemah, expected lemah, Bitcoin expected akan melakukan kenaikan. So itulah Luna. Kemudian kita akan pergi next adalah kita akan pergi ke Avax. So Avax, apa yang akan berlaku di Avax? Kerana Avax adalah antara coin Luna, Solana adalah coin yang memang Zul holding untuk long term, dan Zul memang berminat lagi untuk buy. Zul tak fikirkan pasal value sekarang, Zul fikir value pasal untuk 5 tahun ke depan. Tu itulah kenapa Zul Avax, Luna, Cardano ni adalah memang dia akan buy lagi, dia akan holding untuk long term. So untuk Avax, inilah 4 year punya pergerakan. Kita akan tengok Avax untuk USDT. So apa yang berlaku? Sama juga untuk di Avax, kita berada di kawasan trendline yang draw sebelum ini, yang mana kita dah sampai kawasan ni. So sama juga data di Avax ada opportunity untuk bound di kawasan atas ini. Kita akan tengok minor support daripada low current last low dan last high. Kita berada di mana? Kita berada di kita punya box minor support, iaitu di kawasan orange ni. So ini stock right side pun berada di oversold. So sama juga analisis di Bitcoin tadi. Bitcoin ada juga, Bitcoin ada opportunity, ada huge opportunity untuk bounce. Sama ada bounce sedikit ataupun bounce banyak, itu terpulang pada Bitcoin. Kita akan tengok akan rebound sampai mana. Tapi expected untuk point itu adalah good position untuk Bitcoin bounce. Untuk expected sama juga altcoin, kita tengok di Solana pun dah ada position untuk bounce.
AVAX pun ada position untuk bound iaitu di trendline ni. So itulah expectation untuk AVAX. So consider kalau nak buy pun expected inilah last buy sebelum kita tengok another support kita berada di bawah. So Solana, AVAX, kode I0 anda boleh sell ambil price tu. Untuk AVAX, Luna lah good position untuk anda entry untuk long term. Untuk last buy untuk DCA collect sedikit asset. Kalau naik kita untung, kita akan ambil profit sikit nanti di atas. Kalau drop lagi adalah kita hold, kita akan tunggu next buy untuk harga lower. So harga lower adalah lebih bagus sebab apa kita nak collect asset tu sebelum tahun 2025. So untuk next kita tengok di Cardano. So dia punya favorite coin Cardano, kita tinggal Cardano dengan Shiba Inu. So Cardano dia punya favorite coin untuk long term punya holding iaitu Zo ada sebanyak 1000 coin dan Zo expected kalau drop lagi memang Zo ada kuasaan buy tu, itu Cardano. Currently berada di last support menjadi whatever price antara 1.2 dan kuartal 0.7 adalah good position untuk buy long term. So untuk Solana anda tahu price dah pun breakout 1, 2, 3 dan 4 kali keempat baru ke breakout. Macam cakap trendline ni sekali ketiga dia akan breakout, tapi mostly bukanlah 100% dia akan jadi macam tu. Untuk Cardano kita nampak point yang keempat baru dia breakout. So breakout ni untuk kejatuhan ni macam dia cakapkan itu, kejatuhan ni expected untuk retest. So retest sampai mana kita akan berada di kawasan kita punya minor support, dan price sama juga di Cardano berada di kita punya minor support daripada low ini ke high ini. Swing low kita akan tarik Fibonacci. Kalau anda tarik Fibonacci swing low to swing high, nampak kita berada di 0.6 Fibonacci. Sama juga Cardano consider adalah good position untuk anda buy untuk long term whatever antara 1.2, 0.7 dan kita berada di minor support golden packet. Stock right side berada di oversold. Expected untuk Bitcoin regain, kita akan nampak altcoin pun akan regain. So Cardano ada potensi untuk rebound balik kawasan ni. Sebab apa? Kita tengok inilah kawasan good position untuk buy. So whatever antara 1.2 dan 0.7 adalah good position untuk anda buy kumpul asset ni untuk dapatkan target. Macam Zo dah ada kan target tu, dah ada pun 1000 coin Cardano. Even sekiranya Bitcoin terus drop, katakan ini tiba-tiba Bitcoin drop sampai 20k 26k, so meaning untuk Cardano ada opportunity untuk sampai kawasan ni. Dan sekiranya Bitcoin sampai kawasan ni, betul akan orang kata buy on betul lah. Tak kisahlah whatever price kawasan ni antara 5% dan 4% tu memang akan buy untuk long term. Kalau dia long kata sama 1 year pun dia akan collect every month untuk expected untuk sampai tahun 25 barulah kita expected akan ada huge pump untuk net sebulan. So itulah kata worst case sekiranya berlaku. So apa yang dia akan buat di Cardano, dia akan hold saja asset 1000 tu. Sekiranya price drop more below, dia akan buy. Tapi apapun untuk di Bitcoin kita expected untuk melakukan pump. Sama juga di AVAX Solana ada good point untuk kita melakukan sedikit rebound, tinggi atau tidak. Sekiranya kita rebound ni berjaya break ini, so meaning kita buat pergerakan higher high. So expected ada sikit rebound untuk meneruskan pergerakan untuk ke major resistance iaitu kawasan almost $2. Currently daripada high dan low ini resistance kita berada di $2. So pergerakan ini adalah big potential untuk price untuk sampai ke kawasan $2. Sama seperti Bitcoin, untuk pergerakan di 8 ni ada good opportunity untuk sampai ke 55k untuk major resistance di Bitcoin, dan untuk Cardano hampir di $2. So last coin kita untuk pagi ni adalah di Shiba Inu. Shiba Inu 17% ataupun 18%. So apakah yang berlaku di Shiba Inu? So macam juga kalau ikutkan memang dah lama tak ambil new pasal Shiba Inu, tapi di dia punya Discord semalam ada yang kawan kata kita punya member dalam ni ada sharekan pasal ni, kata expected di listkan dalam, ada terbaca semalam, ada terbaca dalam kuasa di listkan di Robinhood. Tu tak pasti betul ke tidak data ni, tu tak sempat tu terbaca tadi. So sekiranya itu berlaku adalah memang kata normal untuk pergerakan Bitcoin rebound, kata Shiba Inu rebound untuk melakukan kenaikan. So apa kita tengok chart, apakah rebound itu good ataupun rebound itu hanya kata orang kata sementara saja. So nanti kita akan pergi ke chart Shiba Inu. So inilah chart Shiba Inu tu adalah ni daily chart. So apa berlaku, tengok price melakukan pump dan drop ke kawasan major resistance, dan now price berada di below resistance. So expectation adakah good position untuk buy untuk long term juga. Inilah meme coin, sama juga seperti Dogecoin daripada meme coin now dah jadi kata seperti mungkin sedikit stabil. So untuk Dogecoin dan Shiba Inu ni anda nak long term boleh, tapi cuma target untuk expected buy low dan expected buy duit yang anda boleh expectation boleh loss. So Bitcoin Bitcoin pula Shiba Inu currently berada almost dalam 72, melakukan huge pump malam. Untuk chart daily kita tengok chart daily melakukan huge bump. Adakah dah breakout kita punya minor trendline ni, kita tengok draw ni. So masih belum breakout, dan kita tengok
1 point, 2 point, 3 point dan rejection. So norm kata rejection, kalau ikutkan bawah ni kita draw, kita berada di kawasan ni. So sekiranya kita tengok ada break ni, yes kita ada opportunity untuk ni atas. Jika break bawah ni, expected more down ke bawah. So itulah expectation buy. Adakah good position untuk buy untuk long term? Jika berada di last support antara 0.6 dan 7.8 Fibonacci adalah good position untuk anda collect asset ni untuk long term. Dan kat manakah worst case boleh berlaku, expected dia boleh drop lagi ke kawasan ni seperti mana di Cardano tadi. Ibu kata mungkin boleh berlaku Black Swan event, macam Bitcoin tiba-tiba jatuh ke 20k, 30k, kita tak tahu kenapa itu lebih berlaku. So ini Shiba Inu boleh drop di kawasan ini. Kalau kawasan ni anda nak long term, yes boleh buy, tapi beli make sure inilah anda ingat inilah meme coin. So meme coin anda invest duit yang anda expectation boleh loss. Contoh anda nak investkan RM5,000 kat, make sure RM5,000 tu anda expectation boleh loss, ataupun RM5,000 ni mungkin anda boleh kata yang invest RM5,000 tu expectation anda masuk dalam market. Kalau dalam meme coin, make sure RM5 tu anda kata anda expecting RM5,000 tu dah hilang dalam anda punya pocket. So sekiranya regain, yes anda akan profit. Sekiranya drop, anda dah prepare, yes apa yang duit yang invest tu lah, invest duit yang anda expected boleh loss. So guys, waktu itu saja untuk pagi ini. So banyak yang tuliskan di chat, tak mana diingatkan nak 2 je, expected dah sampai 6 chat. So apapun, di Bitcoin ada opportunity untuk kita rebound kawasan ni. Sama ada nanti kita akan pergi 4 hour, sama ada price tu sedikit lagi untuk 10 ke bawah, iaitu kawasan sampai tu dalam 38 ni untuk buat pergerakan. Kalau mungkin kita kena data nanti, iaitu price buat lower low ini dan buat another lower low, dan di RSI buat ada opportunity untuk RSI ni akan buat higher high tu, seperti ada sedikit rebound ke atas, price drop buat lower low, RSI buat higher high. So meaning expected kita nampak adalah bullish divergence. So meaning expected ni mencakap inilah point untuk expected price tu naik sampai mana. Sekiranya price itu Bitcoin berjaya breakout kita punya trendline ni, lah expectation megaphone kita ni expected kata descending running wedge, iaitu pattern bullish ini breakout trend putih ni expected kita akan naik at least pergi ke 48, break 48. Itu pertanyaannya untuk kita menuju ke kawasan 55. Bila akan berlaku tu expected line at least kata sampai kata hujung bulan ni, maybe kita akan nampak price tu di kawasan ni. Sama ada kita nampak kawasan bawah ni ataupun kita nampak price di kawasan 33 dan 28k. Guys, dua itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain, dan kata join punya YouTube membership untuk dapatkan kata news kata chat yang lebih lain, ataupun kata data-data yang lain. Sekiranya dua termiss kawasan ni, mungkin nanti dua akan screenshot dan dua akan sharekan di kawasan Discord. Apapun untuk 2-3 hari kurang sikit dua ni, sebab apa dua ada sedikit kerja di untuk buat untuk preparation untuk end of demand ataupun bulan 5 nanti tu. Apapun itu aja untuk pagi ni. Please like, subscribe, share kepada kalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.